Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, alhamdulillah wa nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, pertama-tama dan buat selama-lamanya hamba menyeru kepada semua sidang penonton, ibu-ibu, ayah-ayah, adik kakak sekalian, marilah sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan rahmat serta kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita, maka dikekalkan kita pada hari ini dan pada saat ini, dan dikekalkan kita dalam kehidupan di atas muka bumi ini dengan beroleh nikmat iman dan Islam. Dan mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, moga-moga dua nikmat yang paling besar ini yang merupakan tiket untuk kita mendapat redha dan juga syurga Allah Subhanahu wa taala, moga-moga ianya sentiasa berada dalam diri dan ruh kita. Alhamdulillah ala ni'matil iman wal Islam, dan segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita dan telah Allah kurniakan kepada kita, tidak kira nikmat itu sekecil-kecil nikmat hatta sebesar-besar nikmat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang berbunyi, yang mana surah ini sentiasa kita baca. Dan aku yakin surah ini juga merupakan surah favourite oleh semua imam-imam terawih di kalangan ayah-ayah di rumah pada tahun ini. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman yang berbunyi, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Dalam surah ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah, dan di permulaan surah Allah menyebut wal 'ashr, demi masa. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, kecuali orang-orang yang mana beriman dan juga beramal soleh. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr, dan mereka ini menyeru manusia ke arah untuk melakukan kebaikan dan juga kebenaran, dan juga berpesan kepada manusia untuk bersabar dalam apa juga keadaan. Maka kalau kita lihat daripada ayat ini menjelaskan kepada kita bahawasanya semua manusia atas muka bumi berada dalam keadaan rugi, kecuali mereka yang beriman dan juga beramal soleh. Maka sebab tu nilai iman ini tidak boleh diukur oleh segenap aspek ataupun segenap barang atas dunia ini, kerana iman betul-betul satu benda yang paling mahal dalam diri kita. Maka sebab itu kita kena sentiasa beriman. Walaupun kita miskin dalam keadaan miskin yang beriman. Walaupun kita orang kaya, kita kaya dalam keadaan beriman. Walaupun kita orang koprak, kita berada dalam keadaan beriman. Hatta tidak kira dah lagu mana keadaan kita setiap hari,
maka kita mesti berada dalam keadaan beroleh iman dan Islam di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, maka pada hari ini ibu-ibu, ayah-ayah, adik kakak sekalian, kita telah berada pada 9 Ramadan bersamaan dengan 2 Mei 2020. Dan alhamdulillah sedar pejabat-pejabat kita telah berada pada hari ke-9 dalam kita menghadapi fasa tarbiyah Ramadan. Dan namun cukup yakin kita semua sama juga dengan Ramadan yang tahun lepas. Namun cukup yakin tahun ini walaupun kita berada di rumah, tidak boleh keluar, tetapi kita akan jadikan Ramadan pada tahun ini lebih baik daripada Ramadan tahun-tahun yang sebelum ini. Kalau sebelum ni, kita kalau nak buat amal, Rasulullah pesan pada kita, Allah sendiri suka kita buat biar istiqamah. Bukan secara mendadak. Kita buat, sampai tahap kita berasa penat, kita tinggal belakang. Tak silap gitu. Dalam kita beribadah, anjuran yang diterapkan oleh Rasulullah SAW kepada kita, iaitu kita melakukan secara sedikit demi sedikit, naik setangga, tapi istiqamah, jangan tinggal. Jadi sama juga dalam kita berada dalam tarbiyah Ramadan pada tahun ini. Tak mana tahun lepas kita berasa tak kena kurang, maka tahun ini kita tambah sedikit demi sedikit. Mungkin tahun lepas kita buat 8 rakaat misalnya, maka tahun ini kita tambah 10 rakaat, ataupun kita tambah 12 rakaat, ataupun kita tambah mungkin 20 rakaat, sekali dengan witir 23 rakaat. Ataupun mungkin tahun lepas kita mampu habiskan 15 juz sahaja daripada Al-Quran, maka tahun ini kita berazam, mudah-mudahan kita, anak ganyak, kerabat kita yang berada di rumah dapat mengkhatamkan 30 juz Al-Quran, insya-Allah. Maka sebelum hamba pergi kepada tajuk pada hari ini, bagaimana untuk membentuk peribadi yang amanah dalam hidup kita, maka ingin hamba menceritakan bagaimana hikmah di sebalik musim PKP ini, COVID yang melanda di negara kita pada tahun ini, pada ketika ni, walaupun kita mungkin tengok dari aspek negatifnya, dari aspek kekurangannya, kita tidak boleh nak bersosial seperti biasa, tak boleh nak pergi mari sepuas sekala. Tapi dari sudut hamba sendirilah, selaku berkhidmat sebagai imam di Masjid Jajahan Pasir Putih, hamba boleh tengok hikmah ni, hamba sendiri yang boleh nampak. Dengan hikmah mari musim ni lah, PKP ni lah, hamba boleh kenal orang miskin. Kiwi bantuan, kita kenal mana orang miskin. Ada serumah tu dekat jarak Cina, ada belakang tu, hamba pergi, bagaimana satu keluarga ada 8 orang anak. Dia ni semua dapat bantuan daripada Masjid Ibrahim. Tapi bila hamba sapa kita nak pergi bantuan tu, kita terkejut tengok anak dia 8 orang. Dengan lakinya kerja, sementara ada, sementara tak ada, dia pula tak kerja. Tapi dengan 8 orang anak ni, dia boleh hidup bahagia. Tetapi ketika hamba mengajar, ketika hamba duduk di Bangi pada tahun sebelum ni, ketika hamba bertugas di Bangi sebelum hamba klik Kelantan, pernah hamba mengajar orang kaya. Hamba pergi mengajar secara private, mengajar Quran orang kaya. Ni nak cerita ni, orang kaya ni, projek 15 projek, 20 projek masuk. Setiap masa ada projek. Kadang-kadang bila kita masuk rumah dia, seolah-olah kita rasa, aku kalau boleh, nikmat setara ni aku tak silap kerja, padan cukup. Tapi bila apa mengajar dia, dia nak mengajar, dia nak belajar dengan kita. Abang ingatkan dia nak mengajar, dia nak belajar Al-Quran, rupanya baru nak mengajar, baru nak mengaji muqaddam, alif bata. Memang tak erti. Alif bata pun baru nak terti. Jadi bila mengajar dia ni, kadang-kadang tak ada habis muka, telefon. Orang ni telefon, waktu telefon, projek ni telefon, projek ni telefon. Nak ceritanya bagaimana walaupun dia kaya,
harta tak kena nak makan, tak cukup nak makan. Kereta 14 butir, 15 butir, tetapi dia tidak berada dalam keadaan yang bahagia. Ada satu hari seorang orang kaya naik kereta, dia lalu di bendang sawah padi. Bila dia lalu, dia naik kereta orang kaya, naik kereta mahal-mahal, BMW, Mercedes. Bila dia berada dalam kereta, maka dia melihat jauh di tengah sawah padi satu keluarga, ayah, anak dan isteri, yang mana sedang menikmati juadah ketika ayah habis penat bekerja sawah, lalu ibu dan anak mari nak makan sekali. Ketika ni orang kaya kelih daripada kereta, dia kata, oh alangkah bahagianya orang yang berada di tengah sawah, berada di bawah pokok, dapat makan sekali dengan anak bini. Aku walaupun kaya nak jumpa anak bini pun payah. Maka dia kata, alangkah bahagianya kalau aku jadi seperti mana petani yang berada dengan anak-anak di tengah sawah. Sedang dia berada dalam kereta, maka petani dengan anak, dengan isteri dia melihat kepada si kaya pula, yang berada di tepi. Tengok ayah dia berkata kepada anak bini, tengok tu, orang kaya naik kereta mewah, mesti. Alangkah bahagianya kalau kita boleh naik kereta supaya dia. Itu kata orang petani. Maka sebenarnya dua-dua tidak bahagia. Baik orang kaya duduk dalam kereta mewah ni tak bahagia, dan juga petani yang berada di tengah sawah itu tak bahagia. Maka apa bahagia yang sebenarnya di sisi agama kita? Ada seorang pelajar habis SPM. Bila habis SPM, dia kata alangkah bahagianya kalau aku dapat masuk universiti. Nak masuk universiti tak boleh. Nak pergi masjid tak boleh. Kena PKP, COVID. Habis PKP, COVID dapat sambung di Universiti Al-Azhar, Jordan dan sebagainya. Alangkah bahagianya dia dapat masuk sambung degree. Habis degree, oh tak bahagia juga. Alangkah bahagianya kalau aku dapat sambung pula master. Habis master, kemudian dia berasa tak bahagia. Aku nak dapat PhD baru aku berasa bahagia. Dapat PhD, bahagia ke dia? Tak bahagia juga. Lepas habis PhD nak kerja pula. Alangkah bahagianya kalau aku dapat pula bini, boleh kerja nak bini pula. Dapat bini, bahagia ke? Orang masih berkata bila nak boleh anak, tak bahagia juga. Maka bila dapat anak mulalah, tak bahagia juga sebab nak cari bini nombor 2. Tak bahagia juga. Maka apakah bahagia yang sebenar, ibu-ibu, ayah-ayah? Bahagia yang sebenar di sisi Islam ialah insyirahus sadr, iaitu kita ini lapang hati kita, memiliki hati yang lapang walaupun apa jua masalah yang melanda kita, kita sentiasa berada dan memiliki hati yang lapang. Maka walaupun orang tu orang susah, abang giari bantuan, dapat orang anak dia dengan bini 10 orang di rumah yang buruk, tetapi dia sentiasa senyum bahagia kerana walaupun dia susah, tetapi dia ada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang kaya, ketika mana dia bersyukur dengan kekayaan dia itu dia infak sebanyak mungkin, maka dia adalah orang kaya yang memiliki hati yang lapang. Situlah maksud yang sebenar bahagia. Maka walaupun kita hari ini diuji dengan satu musibah yang besar, iaitu COVID-19, tetapi kita hadapi musibah ini dengan penuh rasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala dan bersabar atas ujian ini, maka Allah akan menjanjikan kita, nescaya Allah akan meletakkan kita sebagai orang-orang yang akan berlapang dengan segala ujian yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Maka pada hari ini hamba diberikan satu amanah yang berbicara pula tentang tajuk amanah. Amanah ni merupakan satu kewajipan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-hamba dia. Amanah. Yang mana Allah Subhanahu Wa Taala memberikan melalui Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka setiap daripada kita, tidak kira orang kaya, orang susah, hitam, putih, tinggi, rendah, semua memiliki amanah yang wajib kita tunaikan
di atas muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardi wal-jibal fa'abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Sadaqallahul azim. Kami, yakni Allah Subhanahu wa taala, telah menawarkan amanah kepada samawat, kepada langit dan juga kepada bumi dan juga kepada gunung kanan, tetapi mereka semua takut untuk menerima amanah kerana tidak fikir, kerana mereka fikir tidak layak untuk menerima amanah yang berat itu. Tetapi fa'abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan, dan ketika mana gunung ganai, langit, bumi tidak mahu menerima, tiba-tiba manusia menerima amanah ini. Sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, ramai di antara manusia yang jahil akan hak untuk amanah tersebut. Ramai manusia yang tidak mampu untuk bertanggungjawab terhadap amanah yang dipikul oleh mereka. Maka amanah yang paling besar yang Allah berikan kepada kita hari ini, ibu-ibu, ayah-ayah, adalah amanah agama Islam. Agama yang Allah berikan kepada kita hari ini, 7 bilion manusia atas muka bumi, kita lah antara 2 bilion yang memikul amanah membawa agama Islam untuk disampaikan kepada orang lain. Kita ini umat yang paling bahagia, yang paling beruntung di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang paling mulia di sisi Allah. Kerana apa? Kerana kata Allah, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Sesungguhnya kita ini umat yang paling beruntung kerana apa? Kerana kita ini manusia, umat yang mana menyeru orang untuk melakukan kebaikan, wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah manusia untuk melakukan perkara-perkara maksiat. Maka pastikan kita berada dalam tarbiyah Ramadan, dan tarbiyah Ramadan ini dapat mengeluarkan kita menjadi orang yang bersifat dengan sifat amanah. Maksudnya sini, kita dalam tarbiyah Ramadan kena jaga setiap apa yang Allah berikan kepada kita. Apa dia? Agama. Dan sebenarnya amanah di sisi Allah yang berikan kepada kita juga adalah meliputi perkara yang ada pada diri setiap masing-masing individu pada hari ini. Apa dia? Nah, tidak kira hak ni, tidak kira orang miskin, tidak kira orang kaya, tidak kira orang putih, orang hitam, orang yang hidup sendirian, mereka semua memikul amanah ini. Maka kita hari ini, setiap daripada kita, cuba kita lihat ibu-ibu, ayah-ayah, apa yang berada di tubuh badan kita. Kita ada tangan, kita ada mata, kita ada telinga, kita ada hati, kita ada kemaluan. Maka semua ini yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan kita pertanggungjawabkan di hari kiamat esok. Allah akan tanya apa yang kita guna terhadap segala apa yang Allah berikan kepada kita. Allah kata dalam Al-Quran, وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ. Allah kata dalam Al-Quran, وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. Dan kami sediakan di dalam api neraka esok di kalangan mereka ini yang berada dalam api neraka, di kalangan jin dan juga manusia. Bapa dalam neraka ni ada jin dan juga manusia. Kerana apa? Kerana mereka lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka atas dunia diberi hati, tapi hati ni mereka tak guna untuk memahami agama Islam. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka juga diberi mata, tapi mata ni mereka tidak guna untuk melihat kuliah-kuliah agama. Mereka guna mata untuk tidak melihat jalan-jalan untuk mari ke rumah Allah, untuk mari ke majlis ilmu. Tetapi mereka guna mata untuk melihat perkara-perkara maksiat. Walaupun boleh puasa, makan, minum tak, tetapi mereka masih menggunakan mata untuk
melihat perempuan-perempuan telanjang seksi dan sebagainya. Hari ni nak tengok Tina telanjang tak itu pergi rumah tak apa. Duduk dalam rumah buka video belana kona. Hari ni kalau nak buat amal, guna handset pun boleh. Kalau nak buat dosa, guna handset pun boleh. Maka bergantung kepada diri kita. Dan orang, manusia dan jin ini juga akan dimasukkan ke dalam api neraka kerana mereka diberikan adzan. Apa dia? Udhunun, telinga. Tetapi mereka tidak menggunakan telinga ini untuk mendengar perintah-perintah Allah. Mereka tak guna telinga untuk dengar ceramah agama. Mereka kalau dengar ceramah agama, kalau dengar hak tak belakang dengan dia, dia pandang punggung. Hak dengar belakang dengan dia tak apa. Kalau orang tak belakang dengan dia, walaupun orang tak belakang dengan dia tu menyeru ke arah kebaikan, maka dia pandang punggung. Maka orang lagu ni, ketiga-tiga golongan ni, tidak maksudnya di sini ayat Allah ni hanya kepada tiga ni, tiga jenis nikmat, tetapi kiasnya juga kepada segala nikmat lain. Kemaluan, tangan, kaki, segala yang ada atas badan kita hari ni, ni tak masuk lagi amanah-amanah lain ni ibu-ibu ayah ni. Tak masuk lagi amanah kita ada anak 8 orang. Kita duk sahur anak kita 8 orang. Oh anak aku 8 orang, seorang PhD, seorang master, seorang New York, seorang Jepun, seorang ngaji Sepanyol. Kita duk sahur, klik siapa dia boleh baca Yasin kita ketika kita mati seksa. Siapa dia boleh menjadi imam ketika mana jenazah kita berada di hadapan mereka. Bagaimana ramai anak-anak yang berjaya dari sudut akademik tetapi tidak diberikan ilmu agama kepada anak-anak, maka amanah ini merupakan amanah yang paling berat sekali untuk golongan ibu-ibu ayah-ayah yang tidak mengajarkan anak mereka tentang agama. Ini belum lagi ambo cerita bagaimana amanah-amanah lain yang ada di sekeliling kita hari ini. Ambo, atas diri ambo sahaja, ambo lihat ada amanah isteri. Ambo dah berkahwin. Orang yang isteri seorang amanah kepada isteri seorang ni ya. Ada 2, 3, 4, maka amanah akan lagi bertambah. Lepas tu pula tambah anak pula. Ambo tak cerita lagi amanah di sekeliling kita, tetapi amanah yang diberikan oleh Allah kepada kita atas tubuh badan kita hari ini, baik mata, baik telinga, baik hati, baik pendengaran dan sebagainya, ini akan dipertanggungjawabkan kepada kita bila mana kita mati seksa. Maka kalau kita nak pastikan semua ini mampu menjawab, kita kena ingat bagaimana peristiwa dalam kubur seksa ibu-ibu ayah-ayah ketika kita dimasukkan ke dalam liang lahat, yang mana dalam satu hadis disebut dalam kitab Fadail A'mal. Dalam satu hadis ni disebut ketika mana dibawa jenazah ke dalam liang lahat, maka 3 perkara akan dibawa bersama jenazah tersebut. Yang pertama akan dibawa bersamanya hartanya, akan dibawa bersamanya keluarganya, dan juga akan dibawa bersamanya amal soleh dia, amal-amalan dia. Maka semua akan klik, 2 perkara akan klik, 1 akan tinggal bersama dia, iaitu amal soleh. Maka yang akan menemani kita, yang akan menjadikan kubur kita ini tegar dengan salah satu raudhatan min riyadil jannah, taman-taman syurga adalah amal soleh kita. Dan kita kena ingat ketika saat kita dimasukkan ke dalam yang lahat, mulut kita akan dikunci. Dan segala yang ada atas tubuh badan kita, telinga, mata, kaki, tangan, semua akan bersaksi atas apa yang kita buat. Kalau dia orang baik, maka tangan akan bersaksi, ya Allah, tangan inilah ketika atas dunia dulu sentiasa memegang kalamullah Al-Quran dan sentiasa menggunakan untuk membelek Al-Quran. Tangan itulah, ya Allah, aku bersaksi bahawasanya pemilik pada tangan ni atas dunia dulu, dia sentiasa memberi infak, sentiasa menolong anak-anak yatim dengan tangan ni. Maka tangan ini akan bersaksi perkara yang baik. Tetapi wa na'udzubillahi min dzalik, kalau tangan ni seseorang manusia guna ke arah yang tidak baik, tangan ni lah dia wanyaknya kepada anak bini, dia wanyaknya kepada anak yatim, dia songlak pitih syarikat dan sebagainya, maka tangan ini akan bersaksi, ya Allah, tangan ni atas dunia dulu
Walaupun manusia lain tak nampak, tetapi tangan ni lah dia buat makan riba ketika mana dia kerja dulu. Maka mereka akan dihina dan juga diseksa dengan siksaan yang teramat pedih ketika di dalam liang lahat. Maka amanah ini merupakan satu tugas yang berat untuk kita pikul. Tetapi bagi orang yang mana faham, untuk kita wipahai amanah ini, maka dia kena dengan ilmu. Maka kita kena mengaji semua, dengar kuliah ilmu semua. Hari ni untuk orang awal seperti kita lah, ibu-ibu ayah-ayah. Kalau kita ni nak mengaji, nak kita laki pondok, payah dah. Tetapi tidak menjadikan kita tersekat ataupun tidak menjadi asbab untuk kita tidak boleh untuk mempelajari ilmu agama. Walaupun kita sibuk pada hari ini, dia bukanlah syarat untuk kita lepas diri daripada mengaji ilmu agama. Hari ini nak mengaji, buka handset boleh tahan mengaji. Pergi masjid boleh tahan dengar kuliah ilmu. Atau di rumah kalau ada anak mengaji agama, boleh supaya anak tu beri sepatah dua nasihat agama kepada kita walaupun kita ayah dia. Maka nak cerita hari ini, dalam kereta pun kita boleh dengar kuliah ilmu. Maka di sini tidak ada asbab atau tidak ada sebab untuk kita ini berlepas diri daripada untuk tidak belajar ilmu agama. Maka kalau kita faham amanah ini, maka kita tidak akan mensia-siakan segala yang Allah berikan kepada kita. Kita kena ingat amanah segala yang Allah berikan kepada kita. Ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulin 'an ra'iyatihi. Setiap daripada kita merupakan ketua dan setiap daripada kita akan dipertanggungjawabkan atas apa yang kita pimpin atas dunia. Baik ayah, dia akan dipertanggungjawabkan terhadap apa yang dia diamanahkan kepada dia, anak, isteri. Kalau dia isteri, dia akan diamanahkan atas harta yang suami dia tinggal. Baik anak, dia akan dipertanggungjawabkan atas segala ilmu yang diberikan kepada dia oleh ibu bapa dia. Baik pemimpin, dia akan diamanahkan oleh segala yang berada di bawah pimpinannya. Maka bukan senang, bukan senang amanah yang telah diberikan kepada kita. Maka kita kena pikul dengan sebenar-benarnya. Mudah-mudahan dengan kita bersabar dan sentiasa istiqamah dalam memikul amanah yang dikurniakan oleh Allah kepada kita, diberikan oleh Allah kepada kita, kita mampu menjadi orang-orang yang benar-benar bertakwa dan juga berjaya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita kena banyak belajar daripada akhir kalam, kita kena banyak belajar daripada orang-orang golongan-golongan yang terdahulu daripada kita. Sebagai penutupnya, hamba nak cerita bagaimana Allah buat mari cerita-cerita orang-orang yang terdahulu, bagaimana mereka diberi amanah tetapi mereka tak pikul dengan baik, mereka telah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah kata dalam Al-Quran, wa ila thamud akhahum salihah wa ila madyana akhahum syuaiba wa ila 'adin akhahum huda. Allah sebut dalam Al-Quran, wa ila thamud akhahum salihah, dan bagaimana kaum Samud itu dihantar kepada mereka siapa dia? Wa ila thamud akhahum salihah, Nabi Saleh. Wa ila madyana akhahum syuaiba, dan juga golongan-golongan kaum-kaum Madian di negeri Madian dikurniakan, diberikan kepada mereka pemimpin yang bernama Syuaib, Nabi Syuaib. Wa ila 'adin akhahum huda, dan bagaimana kaum-kaum 'Ad dihantar kepada mereka Nabi Hud. Semua ini diberi amanah kepada mereka. Nabi, mari Allah hantar Nabi menyampaikan amanah daripada Allah Subhanahu wa taala kepada umat dia, tetapi mereka tidak ikut. Bagaimana mereka kufur dan mereka ingkar kepada nabi-nabi mereka, dan akhirnya mereka ditelan oleh bumi. Ada hak dihantar pekikan suara, hancur berkecah. Dan kita hari ini kena banyak belajar sebagai umat akhir zaman. Kita kena banyak belajar daripada peristiwa-peristiwa umat-umat terdahulu yang mana mereka telah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala kerana mereka ingkar dengan amanah yang telah diberikan oleh Allah kepada mereka. Maka secara khulasahnya,
Hamba nak sebut di sini, mudah-mudahan kita jadikan tarbiyah Ramadan kita pada kali ini sebagai satu wadah, sebagai satu tempat untuk kita bentuk diri kita untuk jaga amanah. Amanah puasa, amanah diri kita ini yang ada pada diri kita. Walaupun kita puasa tahan lapar dan dahaga, ia bukannya syarat untuk kita dapat keampunan Allah. Sebaliknya, kita kena puasa dengan sebenar-benarnya. Jaga tutur kata kita, jaga hati kita, jaga perilaku kita, jaga mulut kita, jaga kemaluan kita, jaga pandangan kita, jaga telinga kita daripada mendengar perkara-perkara maksiat. Maka dengan kita menjaga amanah ini, kita akan keluar daripada tarbiyah Ramadan dengan kita mendapat keampunan daripada Allah, dan kita akan menjadi orang yang lebih baik pada tahun-tahun yang berikutnya, hari-hari yang seterusnya, insya-Allah. Jadi yang merasa sekadar itu dulu pada hari ini, dan kita akhiri kuliah madrasah Ramadan pada petang ini dengan berdoa, mudah-mudahan Allah memberikan kita keamanan dan juga Allah mengangkat segala wabak yang telah dan sedang berlangsung, yang telah sedang diberikan kepada kita, diuji kepada kita, baik masyarakat di Pasir Putih maupun masyarakat di seluruh negara alamnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم أحينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان واحشرنا بالإيمان وأدخلنا الجنة مع الإيمان. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مسكينا ولا فقيرا إلا أغنيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, ya Tuhan kami, di kesempatan ini ya Allah, pada bulan Ramadan, bulan yang penuh mulia ini ya Allah, kami memanjat doa kepadamu ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, Engkau ampunkanlah dosa-dosa kedua ibu bapa kami ya Allah, Engkau ampunkanlah dosa-dosa guru-guru kami, sahabat-sahabat kami, alim ulama di kalangan kami, Engkau ampunkanlah dosa-dosa kaum kerabat kami ya Allah, Engkau ampunkanlah dosa-dosa seluruh kaum muslimin dan muslimat, sama ada yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada kesempatan ini ya Allah, dengan berkat bulan Ramadan-Mu ya Allah, kami mohon kepadamu, Engkau angkatlah bala, Engkau angkatlah wabak, Engkau angkatlah musibah yang telah Engkau berikan kepada kami ya Allah. Engkau perkuatkanlah hati kami ya Allah, Engkau kuatkanlah diri kami dalam menghadapi musibah ini ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau kuatkanlah, Engkau berikanlah kesembuhan kepada mereka-mereka yang telah dijangkiti dengan wabak COVID-19 ini ya Allah. Engkau berikanlah mereka kekuatan ya Allah, dan Engkau berikanlah juga kekuatan kepada mereka-mereka yang mungkin telah putus bekalan makanan, mungkin telah putus bekalan uang, dan juga mungkin telah hilang pekerjaan di sepanjang musim PKP ini ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau selamatkanlah kami, Engkau selamatkanlah seluruh kaum kerabat kami daripada fitnah akhir zaman ya Allah. Engkau selamatkanlah kami daripada fitnah Dajjal ya Allah, dan Engkau jadikanlah kami sebagai orang-orang yang muttaqin ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon kepadamu ya Allah, agar Engkau berikanlah kami pengakhiran yang baik, husnul khatimah di dalam kehidupan kami ya Allah. Engkau jauhkanlah kami daripada siksaan sakitnya azab sakaratul maut. Engkau jauhkanlah kami daripada siksaan sakaratul maut. Engkau jauhkanlah kami daripada siksaan ketika berada di alam barzakh ya Allah.
Engkau jauhkanlah kami daripada siksaan api neraka-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.